Okay. So kita tengok soalan modul kita. Okay, soalan pertama, cikgu minta awak pemudahkan ini. So kalau kamu tengok soalan ini adalah satu soalan, saya nak tekan kalkulator tak boleh. Saya nak tekan kalkulator tak boleh. Soalan uji kemahiran konsep kamulah. Tahu ke apa maksudnya factorial? Okay. So kawan kamu tahu kalau M factorial maksudnya kita, kan kalau 5 factorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tak boleh kembang macam ini Tak boleh kembang macam ini. So apa yang buat ini salah? Tak apa. Okay. Apa yang buat ini salah? Kita benda ni tak boleh kembangkan. Sebenarnya cara kita buat maksudnya kita pakai apa yang kita faham tentang factorial. So cikgu buang saja jawapan ini tak apa Tapi cikgu beritahulah tak boleh potong macam ini. Tak apa. Okay. So, sebenarnya cara kita buat macam inilah. Okay. Cara kita buat macam ini. So kita tahu M tolak 1, sepatutnya dia akan tarak lagi dengan satu nombor tolak 1. Maksud saya, kalau 5 faktorial kita akan buat 5 tarak 4 tarak 3 darab 2 darab 1 kan. 4 ini mana katanya? Kita ambil nombor ini, kita tolak 1. So cuba awak bayangkan M tolak 1, kalau saya tolak 1 lagi, apa yang saya dapat? Tolak 2. N tolak 2. Okey, mana dapat 3 ni? Saya ambil nombor ini, saya tolak 1 lagi. So, M tolak 2, kalau saya tolak 1 lagi? Tolak 3. N tolak 3. Dan sepatutnya buat sampai 1 lah, tapi saya tak buat sudah sebab cikgu tengok sudah sama dengan bawah. So, cikgu berhenti. Okay, so kita tak boleh potong macam tadi awak potong macam ni satu-satu tak boleh. Yang kita boleh sekali potong semua. Maksudnya kita potong macam ini. So kita akan dapat M tolak 1, M tolak 2. Dan inilah jawapan dia. Kalau siapa nak kembangkan, kalau siapa nak kembangkan, bagi saya jawapan N kuasa 2 tolak 3N tambah 2 pun boleh. Tak nak kembangkan pun boleh. Soalan kalau kamu tengok, dia bukan minta kita cari nilai. Dia suruh kita pemudahkan saja. So jawapan kita memang agaklah dia bukan satu nombor. Dia ialah dalam bentuk ungkapan. Tapi boleh bagi saya jawapan macam atas ini ataupun bawah. Dua-dua dikira betul. Sesuka hatilah sebab kita susah nak cakap mana satu ialah bentuk yang lebih senang. Kita tidak dapat cakap mana satu bentuk yang lebih senang. So terpulang kepada kamu, kamu nak bagi saya jawapan atas ini pun boleh, nak bagi saya jawapan bawah ini pun boleh. Okay so ini ialah satu soalan uji kamu faham ke apa maksudnya M factorial. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan 2. So, lapang CN, kawan kamu pun pakailah senarai rumus yang ada itu. Dia masuk ke dalam formula. So, dia dapat lapang, okay, kita ada formula ini kan. MCR sama dengan M factorial, N tolak A factorial. Kita gunakan saja rumus ini untuk lapang CN dan 7CN. Okay. So, kalau lapang CN, kita dapatlah lapang factorial, 8 tolak N factorial dan N factorial. Boleh? Di mana untuk soalan ini awak kena fahamlah. Inilah merupakan N kamu, ini merupakan A kamu. So awak masuk ke dalam formula. Okey? Cikgu bagi senarai rumus ini terbalik ke? Ataupun kenapa tiap-tiap kali kamu terbalik Sekejap. Nota saya terbalik tulis. Sebenarnya tak ada masalah sebab benda itu darab. Hanya kalau senarai rumus keadaan itu terbalik. Oh, memang dalam rumus saya, dalam senarai rumus saya bagi terbalik. Buku teks kot. Dengan senarai rumus tak sama. Tapi tak ada masalah. Tak ada masalah sebab benda ini darab. Siapa tulis dulu pun tak ada masalah. So, nanti 7CN kita pun ulang proses yang sama. Kali ini, inilah N kita, inilah A kita. Masuk ke dalam formula. So, kita dapat benda ini. So, kawan kamu dia tulis, mungkin awak nampak kenapa lain, ialah sebab dia, sebab dalam nota cikgu bagi terbalik. Buku teks bagi terbalik kot. Tapi tak ada masalah sebab matematik benda itu terbalik pun serupa.
So kalau awak ingat nota cikgu, awak nak pakai macam ini pun boleh. Kalau awak nak pakai senarai rumus punya, sebab senarai rumus dipekarkan dalam exam, pakai dia pun tak ada masalah. Okay, so tapak benda ini. Ini lepas tu kawan kamu tak dapat sambung. Kawan kamu tak dapat sambung. Sorry. So, cikgu sambung untuk kawan kamu. Okay. Tapi sekurang-kurangnya buat sampai sini ada sikit markah. Buat sampai sini ada sikit markah. Okay. Untuk memudahkan saya buat penerangan, cikgu nak macam mana nak bagi kamu nampak cikgu kumpulkan yang ada M punya di satu tempat, yang tak ada M punya di satu tempat boleh So cikgu bawa macam ini kamu tengok cikgu bawa ini ke sebelah sana okay. Lepas tu cikgu bawa yang ini ke sebelah sini supaya awak nampak, baru awak nampak kenapa cikgu nak buat kerja itu So apa yang saya akan tapak ialah ini memang di bawah n factorial 8 tolak n factorial. So ini kalau saya nak bawa ke sebelah sana, saya akan darabkan. So benda itu ada di atas. Boleh? Okey, sebelah sini yang memang kekal 4 kali 7 factorial. So 8 factorial kalau saya nak bawa ke sebelah kanan, sebab dia benda itu ada di atas. So saya kena bahagi. So dia akan letak di bawah. Sampai sini ada masalah? Siapa tidak faham kenapa benda ini letak di sini, kenapa benda ini letak di sini, perlu saya terangkan lagi. Sebab ada berapa cara saya boleh terangkan kenapa baris kawan kamu tu cikgu boleh tulis macam ini. Ada orang perlu saya bagi penerangan lain untuk faham kenapa cikgu tulis macam ini, kenapa biru itu sudah di atas, kenapa hijau itu di bawah. Okey So lepas tu, kenapa cikgu nak susun macam ini supaya awak nampak hubungan dia. So di sini awak nampak tak? Ini ada n factorial, ini ada n factorial, cikgu boleh potong. Okey. Lepas itu, ini ialah 7 tolak n factorial. Bawah ialah 8 tolak n factorial. So, kita balik kepada soalan satu tadi. Apa maksudnya factorial? Setiap kali cikgu akan tolak satu. Okey. Kali ini cikgu tak mula di atas. Cikgu akan mula di bawah. Kenapa awak tengok ini Kenapa cikgu mula di bawah Atas saya tak buat, tapi saya buat bawah. 8 tolak N. Okey, cuba bayangkan 8 tolak N. Kalau saya tolak satu lagi. Siapa tahu? 7. Dia cikgu akan dapat 7 tolak N dan seterusnya. Cikgu letak factorial. So, kau kenapa cikgu pilih bawah tak pilih atas? Kalau cikgu pilih atas ini, dia akan jadi 7 tolak N, 6 tolak N, 5 tolak N, 4 tolak N, sampai bila pun dia tak akan keluar 8 tolak N. So, cikgu akan gerak dengan ini. Okay? So, bila sampai sebelah sini pula, okay, nak tanya kamu, cikgu akan buat 7 factorial punya ke cikgu akan buat 8 factorial punya? 8. 8. Sebab bila saya buat 8 factorial itu, baru mungkin 8, lepas tu 7. 7 dan seterusnya saya tak nak buat lah sebab nanti cikgu nak potong. So di sini awak nampak nanti ini dengan ini boleh potong, ini dengan ini boleh potong, ini dengan ini pun boleh potong. Okey. So selepas saya potong sebelah kiri tinggal apa Atas 1, bawah 8 tolak N. Sebelah sini atas 1/2. Bawah 2. Okey, sambung. Ini tak ada apalah. Ini algebra biasa sudah. Okey. Soalan 2 tadi siapa punya kerja? Tadi siapa punya kerja soalan 2? Okey, Syifah sambung. Ini algebra biasa lah. 8 tolak M bawa sebelah. Okey. So jadi? 1/2 dalam kurungan 8 tolak M pula Dia tak terus tarik silang lagi cepat. 2 sama dengan 8 tolak M. Lebih cepat. Okey, sambung. Lepas tu pindahkan 8. Okey, pindahkan 8. So ini tolak N. Negatif 6. Negatif 6 sama dengan negatif N, negatif potong. Okey, so ini ialah negatif 6 Okey, ini ialah negatif 6 sama dengan negatif N sama dengan 6. Ataupun sebenarnya sampai sini,
Kalau awak nak terus tekan calculator, shift calculate, bagi saya jawapan pun boleh. Okey? Boleh soalan ini kalau kamu terus tekan calculator ada jawapan tak? Cuba 8 cm sama dengan 4 kali 7 cm. Shift calculate. Ada jawapan tak? Sifa cuba kejap, ada jawapan tak? Itu pandai-pandai. Ada jawapan? Tak ada. Belum lagi. Okey, tekan. Okay, orang lain pun boleh tekan. Itu pandai-pandai lah pakai kepala X. Saya punya calculator Kangsoft. Nak tak nak kita kena buat, saya rasa kena buat sampai sini lah. Sampai sini baru operator tekankan. Tapi dalam exam kalau kita tekan calculator ini boleh dapat jawapan pun memang tak dibenarkan sebab cikgu perlu makan kaedah. Cikgu perlu bagi awak makan kaedah. Tapi boleh, kalau boleh tekan dapat jawapan, kita boleh pakai dia untuk sebagai semak jawapan lah. Betul ke jawapan dia ialah 6? Sebagai semak jawapan. Teacher, saya tak dapat. Pun tak dapat. Saya pun tak dapat. So tak dapat maksudnya nak tak nak kena buat macam ini ajalah. Okey. Kalau tapak pun hanya sebagai semak jawapan Jangan terus tekan calculator dapat 6. Terus tunjuk cikgu. N sama dengan 6. Satu markah pun cikgu tak akan bagi sebab sekarang untuk sukatan kamu tidak ada, untuk awak punya SPM tidak ada format jawapan betul terus bagi markah punya dulu. Sudahlah. Kalau dulu yes, paper 1 jawapan betul dia bagi awak markah penuh walaupun tak tunjukkan kaedah. Tapi tidak untuk kamu sudah. Paper 1, paper 2 semua perlu ada kaedah dia. Ada kaedah baru ada markah untuk jawapan. Kecuali soalan itu memang 1 mark. Sebab kalau 1 mark maksudnya 1 mark kepada jawapan. Okay, kita pergi kepada soalan 3. Raja menunjukkan 5 huruf dan 3 digit. So soalan ini awak kena, kalau dulu cikgu tak risau sangat sebab dulu kami tidak ada soalan objek secamat. Yang ini awak sendiri kenapa hati-hati kalau dia kata 5 huruf, tolong tengok betul-betul 5 huruf ada tak yang objek huruf serupa sebab kamu tahu kan tadi kita buat ulang kaji, ada waktunya ada objek sama, ada waktunya tak ada objek sama. Soalan tak akan beritahu kamu dah, awak sendiri tengok. 3 digit. Okey, ini semua tak ada secamam punya. Okey, 1 kod. Kalau benda ini ialah 1 kod maksudnya susunan penting. Dia macam password, susunan penting. Lagipun kalau kamu tengok bunyi dia pun mula dengan huruf diikuti dengan nombor. Fahamlah, kalau susunan tak penting mana ada kata mula dengan apa diikuti dengan apa kan. So di sini pun kita nampak jelas ialah ini memang satu soalan pilih atur yang depan tu huruf, belakang itu digit. Dan dia kata dia mesti mengandungi 3 huruf. So depan 3 huruf, belakang 2 digit lah. Okay? Tanpa ulangan. So kita tak gunakan petua pendarapan lah. Kalau nak pakai petua pendarapan boleh. Tapi tak payahlah. Kita pakai saja pilih atur punya rumus lebih cepat. So susunan pentingnya, so soalan ini bukan C tapi P. Boleh? Ini siapa Fatin. Fatin P. So untuk huruf ada 5, kita pilih 3, digit ada 3, kita pilih 2. So semua betul. Hanya satu saja. Salah tentukan dia pilih atau ke dia gabungan. So kira balik jawapan. 360. 360. Cikgu tadi punya jawapan pun lupa semak. Sekejap. Pilih atau dan gabungan. Okey, atas ini betul. N6 betul. Okey, 360. Okey, itu saja silap pilih atur dia. Okey, satu lagi dalam exam. Kalau kamu kata, cikgu saya tak boleh lah ini pilih atur ke ini gabungan. So apa yang awak buat? Kalau soalan ini 1 mark tak boleh. Kalau soalan ini 2 mark buat satu. Macam Fatin, kalau awak kata cikgu, bukan saya terlupa, saya memang tak boleh bezakan. Maka apa yang awak buat dalam exam, awak buat sekali, okey, penyelesaian pertama, cadangan pertama. 5C3 kali 3C2. Cadangan kedua, 5P3 kali 3P2. Awak buat 2 kali. Satu untuk C, satu untuk P. Faham? So sekurang-kurangnya maka kaedah memang dapat. Maka jawapan kalau ikut dulu memang bagi. Tapi sini saya tak pasti adakah dia sekarang dia masih nak akan bagi awak. Tapi kamu jangan lepas tu shock lah. Semua buat macam tu. Semua buat macam itu, awak jangan lupa awak rugi dari segi masa. Orang buat satu soalan, you buat 2 soalan.
Tapi kalau itulah keadaan cikgu dalam exam tak boleh lah, itu P ke C ke, ini saja saya jam, yang lain tu okey. Maka itu cara awak buat. Buat kedua-dua. Tulis itulah penyelesaian pertama, penyelesaian kedua. Nanti saya yang pilih untuk kamu. Saya yang pilih untuk kamu. Tak dapat markah penuh pun sekurang-kurangnya awak dapat markah kaedah. Daripada kalau macam ini, habis cikgu tulis sini saja. Gabungan versus pilih atur. Habis. Satu markah pun tak boleh bagi awak. Okey, soalan 4. So, Raja 4 menunjukkan 6 kad berhuruf berbeza. Sutra kita tengok dulu ada secaman ataupun tidak. Soalan tak akan cakap dengan kita dah. Okey, tak ada. Okey, kira bilangan. Okey, awak tengok ayat ini. Susunan. So, tahulah ini soalan pilih atur. Okey, dan tidak berbeza di dalam satu baris jika kes ini dan kes bawah ini. So, dua-dua ini ialah soalan pilih atur. Kadang-kadang boleh berlaku A ialah pilih atur, B ialah gabungan ataupun terbaliknya. Tapi soalan ini dua-dua sebab dua-dua ini sambung daripada ayat ini. Kira bilangan susunan berbeza di dalam satu baris jika semua kad digunakan. Kira bilangan susunan berbeza di dalam satu baris jika 5 kad disusun dengan syarat huruf. Okay? So dua-dua ialah pilih atur. So kita buat pertama nak susun semua kad. So maksudnya ada 6 kad kita nak susun semua. So mana jawapan kawan kamu? Oh di bawah. Kejap cikgu tarik dia kecil sikit. Tengok boleh muat dah. Alamak. Ayah. Kejap. Okey. P360 Okey. So nak susun kita ada 6 kad nak susun semua, awak boleh buatlah 6 faktorial ataupun 6P6 So awak dapat jawapan 720 betul. Okey. B, 5 kad disusun dengan huruf worker mesti berada di kedua-dua hujung. Maksudnya huruf pertama susunan pertama dan susun nak susun 5 kad. Okey, nak susun 5 kad dan depan dan belakang itu mesti huruf worker. So mungkin U, mungkin E, mungkin A. So kalau kamu tengok di sini kita ada dua syarat, satu syarat di depan, satu syarat di belakang. Dan mereka ada petindih. So ini soalan kena buat case lah. So kawan kamu letakkan depan. Okey, kalau U macam mana? Kalau E macam mana? Kalau A macam mana? So kalau U di depan, belakang hanya boleh EA. Kalau E di depan, belakang hanya boleh UA. Kalau A di depan, belakang hanya boleh UE. Okey, betul? Okey, so sekarang kita tengok kes pertama. Untuk depan ada satu cara, untuk belakang ada 2 cara. Dan kamu jangan lupa kita ada 6 huruf. Satu isi depan, satu isi belakang. Kita ada 4 huruf lagi. Tapi tempat nak isi baru 3. So 4P3, betul lah. Dan untuk kes 2, kes 3 sebenarnya idea sama. Depan 1, belakang 2, tengah-tengah 4P3. So 3 kali lah. 48, 48, 48. 3 kali. Lepas tu kita jumlahkan dia. Okay, so dapat jawapan 144. Betul? Tajuk pilih atur dan gabungan, dia tak banyak masalah kira-kira dah. Dia masalah fikir saja. Janji awak fikir betul, biasanya okey lah nak dapat markah penuh untuk dia. Takut itu saja. Macam contoh tadi, pilih atur jadi gabungan, tu yang hilang markah. Kalau tidak sebenarnya, pilih atur dan gabungan agak senang untuk dapat markah sebenarnya. Okey, soalan 5. Cikgu sengaja kecilkan sebab kawan kamu conteng di kiri kanan ini ya. Okey. So, Raja 5 menunjukkan 5 kad hurufnya berbeza. Okey, berbeza. Kira bilangan susunan berbeza dalam satu. Ini pun satu ayat ini kamu jangan lupa dalam satu baris dengan satu bulatan formula dia berbeza. Ini satu baris Jika huruf worker mesti terpisah. So, kawan kamu buat bilangan umum kali bilangan okey. Ini awak kira berapa cara kalau dia bersebelahan ke? Ini siapa? Ya. Okey. So untuk ini, okey, kalau kamu masih ingat hari tu bila cikgu terang ini, cikgu sediakan troli tu, ingat? Okey. So kita sekarang worker walaupun soalan ini tanya berpisah, tapi kamu kena faham, kita memang tak ada formula untuk kira berpisah. Kita ada formula untuk kira bersama saja. So kawan kamu kira ini dulu.
Ini kalau kamu masih ingat yang cerita cikgu lukis, cikgu buat Tori budak baby punya Tori, ingat lagi. So you, kalau malas kita tulis sajalah. Kita nak susun semua kan. Ada 5. So kita kena ikat 2 sebab worker ada 2. So untuk ikat mereka 2 faktoria. Lepas tu untuk susun lain kita ada 4 dia. Kenapa 4? 3 yang normal dan 1 yang special. So nak susun dia 4 faktoria. So dapat jawapan ini. Ini ialah kalau dia susun bersebelahan. Okey, hanya macam mana? Tulis sikit apa yang awak mungkin awak akan tulis sini bilangan susunan bersebelahan ataupun worker bersebelahan. Tulis sikit apa yang awak tengah cari ya. Okey, lepas ni super. Kawan kamu asingkan perkataan super itu ialah UE dengan SPR. Sebab masalah awak ni atas bawah. Itu dia. Bila awak jawab latihan, awak jangan atas bawah pemeriksa kertas tak boleh baca ni. Okey. So ini ayat pertama kawan kamu sebenarnya, betul? Ini ayat pertama. Lepas tu you put bawah dulu ke you put atas dulu Atas dulu saya sebab nampak Atas. You put atas dulu. Itu langkah 2 dia. Ini baru langkah 3 dia. Okey, di mana langkah 3 dia pakai itulah tanpa syarat sama dengan persebelahan tanpa perpisah. Okey, itu yang saya kata. Kita tidak ada cerita perpisah. Tapi ayat you pun okey, so maksud awak ini ialah kalau worker bersebelahan. Apa maksud awak sebenarnya? Bawah inilah. Ini tanpa syarat. Okey, ataupun semua kemungkinan. Ini worker bersebelahan. Okey, ini maksudnya worker diasingkan. Worker terpisah. Tanpa syarat mesti dalam 2 inilah. Sebab worker tu sama ada bersebelahan ataupun terpisah. So jumlah dia mesti tanpa syarat. So tanpa syarat ialah ada 5. So 5 faktoria. Okey, soal dapat jawapan ini. 72. Okey, betul. Hanya penulisan dia je lah ya. Okey, tulis ini dulu. Di mana awak kata untuk super kita ada 2 worker. Kita ada 3 konsonan. Okey, lepas tu awak pergi cari berapa cara nak susun worker itu bersebelahan. Tak boleh baca sudah tulisan saya. Kenapa kadang-kadang cikgu pentingkan awak tulis benda ini? Cikgu takut awak salah kira. Bila awak salah kira, kalau awak tak tulis dengan betul, orang tidak boleh baca maksud awak. Bilangan worker bersebelahan. Baru tunjuk pengiraan dia. Okey. Lepas tu yang ketiga ini. Okey. Lepas tu baru jawapan. Itu pun kalau boleh, sebab SPR sebenarnya tak nampak perkataan worker terpisah kan. So mungkin awak bagi sikit ayat dia kan, ataupun awak tulis ayat ini, maka yang ini awak terus pakai X saja. Terus pakai X saja. Lepas tu awak tulis baliklah bilangan worker terpisah, tulis balik bilangan worker terpisah ialah 72. 72 cara lah. Pengiraan betul lah, hanya penulisan sikit, agak suka sikit nak baca. Cikgu takut sebab penulisan ini awak ditolak markah aja. Khasnya kalau awak ada salah kira. Okey, so cikgu sempat sampai soalan 6, masa pun sudah sampai. So pastikan awak sambung, jangan leave lagi ya sebab kebanyakan perlu ambil kehadiran. Okey, so besok cikgu harap soalan seterusnya ada orang buat sudah